Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Menggemparkan kita semua ialah baru dilantik sebagai Menteri Keuangan kedua, Amir Hamzah letak jawatan. Wow, ini betul-betul mengejutkan kita. Sudahlah kita dikejutkan dengan pelantikan Amir Hamzah sebagai menteri yang tak pernah kita kenal ini. Saya secara pribadi pun baru kenal dengan beliau ini apabila membaca tentang biodata beliau, membaca tentang kepribadian beliau, pangkat-pangkat dan kejayaan beliau. Tiba-tiba pula kita dikejutkan dengan laporan Amir Hamzah letak jawatan lembaga pengarah SDP. Wah, namun demikian, beberapa komen daripada netizen berkaitan isu ini ialah mereka memuji komitmen dan juga tanggung jawab yang dibuat oleh Amir Hamzah. Mereka kata, inilah yang kita mahu, mengutamakan rakyat daripada mengutamakan kepentingan pribadi. Kerana jawatan lembaga pengarah SDP adalah kepentingan pribadi beliau. Jadi dia sanggup melepaskan jawatan yang bukan calang-calang, jawatan yang bukan kecil-kecil, ini jawatan yang luar biasa, tapi dilepaskan oleh Amir Hamzah. Kita salut, kita tabik hormat Datuk Sri atau Tan Sri Amir Hamzah ini. Dan kita harap Amir Hamzah dan Tan Sri Amir Hamzah dapat membantu membangunkan ekonomi Malaysia sekali lagi. Semdabi Plantation berkata, Amir Hamzah meletak jawatan pengarah bukan bebas, bukan eksekutif susulan pelantikan beliau sebagai Menteri Keuangan yang kedua. Semdabi Plantation Berhad SDP mengumumkan peletakan jawatan pengarah bukan bebas, bukan eksekutifnya, yaitu Amir Hamzah Azizan berikutan kedudukan semasa beliau sebagai Menteri Keuangan 2. Perdana Menteri Anwar Ibrahim melantik Amir Hamzah sebagai Menteri Keuangan kedua seiring dengan rombakan jemaah menteri pada Selasa lepas. Amir Hamzah dilantik ahli lembaga SDP pada 17 Februari 2023. Sebelum ini beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan mempunyai lebih daripada 25 tahun pengalaman dalam sektor korporat. Amir Hamzah memiliki ijazah sarjana muda sains dalam pengurusan pengkhususan dalam keuangan dan ekonomi dari Syracuse University New York, Amerika Syarikat. SDP dalam makluman kepada Bursa Malaysia berkata, SDP mematuhi perenggan 15.02 keperluan penyenaraian pasaran utama Bursa Malaysia Security Berhad, memandangkan 4 daripada 8 ahli lembaga pengarah adalah pengarah bukan eksekutif bebas. Susulan peletakan jawatan Amir Hamzah sebagai pengarah bukan bebas, bukan eksekutif SDP, beliau tidak lagi menjadi ahli jawatan kuasa kelestarian SDP. Lembaga pengarah SDP merakamkan penghargaan kepada Amir Hamzah atas kepimpinan, komitmen dan dedikasi beliau terhadap kumpulan Semdabi Plantation dan Berhad. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu perkara yang memang kita amat banggakan apabila orang korporat, orang yang boleh kata pendapatannya sangat besar sebagai ahli korporat, sanggup membelakangi perkara tersebut untuk kepentingan negara. Jadi sesuailah Anwar Ibrahim melantik beliau sebagai Menteri Keuangan yang kedua kerana kesanggupan dan integriti beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan dalam channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Untuk elak isu bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri terus ditimbulkan, UMNO perlu dikuatkan semula. Ramai orang Melayu tiba-tiba melompat, malah ada yang sentap, lalu membuat laporan polis terhadap kenyataan yang dibuat veteran DAP, Lim Kit Siang, berkaitan orang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Membaca tajuk semata-mata atau tidak membaca secara keseluruhan apa yang diperkatakan Kit Siang itu, tidak dinafikan ia memang mudah menyentap jiwa Melayu. Sebahagian besar orang Melayu di negara ini.
bagi sebahagian besar orang Melayu. Oleh kerana Malaysia ini asalnya ialah tanah Melayu, maka jawatan Perdana Menteri itu mesti selamanya dipegang oleh orang Melayu. Tetapi tidak begitu sebenarnya. Pertama, ini kerana kebolehmungkinan orang bukan Melayu menjadi adalah sesuatu yang dibenarkan dan tertulis dalam perlembagaan negara. Tulis sabudin.com di dalam web sabudin.com. Untuk menjadi Perdana Menteri, ia tidak disebut wajib orang Melayu. Sebaliknya, syarat wajibnya ialah mesti daripada kalangan ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Yang kedua, dalam kenyataan Kit Siang itu, beliau sebetulnya sebutkan juga bahawa hakikat orang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri adalah satu kenyataan fakta dan bukan satu kenyataan realiti. Ini bermakna, meskipun Kit Siang menyatakan orang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri berdasarkan fakta dan perlembagaan negara, beliau dalam masa yang sama sedar realitinya jawatan itu adalah milik orang Melayu berdasarkan kedudukan Melayu sebagai majoriti di negara ini. Dengan itu, kenapa mesti ada yang sentap dan buat laporan polis terhadap Kit Siang? Kenapa tiada pula yang nak buat laporan polis terhadap perlembagaan negara? Begitupun, oleh kerana perkara itu sudah tertulis begitu dalam perlembagaan negara, isu bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri ini pasti akan terus berkumandang dan dikumandangkan dari semasa ke semasa selepas ini. Ia tidak akan terhenti dan tak boleh dihentikan sebagaimana mudahnya mematikan enjin kereta. Dalam konteks kerajaan perpaduan yang memerintah negara ketika ini, kerjasama antara parti-parti yang ada sekarang adalah konsep terbaik untuk menyerlahkan wajah Malaysia yang sebenar. Semua kaum yang mewakili parti-parti tertentu mempunyai peranan masing-masing dalam kerajaan. Jika konsep ini berjaya diberi kefahaman yang lebih mendalam kepada rakyat, tidak mustahil kerajaan perpaduan ini kek memerintah negara ini untuk beberapa PRU akan datang lagi. Kekal memerintah negara ini untuk beberapa PRU akan datang lagi. PN pula bukanlah gabungan yang sesuai untuk negara ini kerana mereka terlalu ekstrim dalam memperjuangkan politik Melayu dan Islam, selain tidak disokong sewajarnya oleh kelompok bukan Melayu. Cuma, untuk mengelakkan agar isu bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri dapat disenyapkan, adalah penting untuk memastikan UMNO memenangi lebih banyak lagi kerusi bermula pada PRU 16 akan datang. Sekarang UMNO hanya ada 26 kerusi parlimen, dan jika angka itu boleh ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 40 kerusi dalam PRU 16 dan PRU seterusnya, ancaman siapa harus menduduki kerusi Perdana Menteri dengan sendirinya tidak berbangkit lagi. Selain UMNO perlu memperkuatkan dirinya secara dalaman untuk memenangi lebih banyak kerusi, Pakatan Harapan yang terangkum di dalamnya PKR, DAP dan Amanah yang terhutang budi atas kesediaan UMNO memungkinkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, mesti juga sama-sama memainkan peranan itu demi kestabilan serta keamanan masa depan negara yang lebih berpanjangan. Berkurang kerusi UMNO bukan saja menyebabkan jawatan Perdana Menteri mudah dijadikan isu, malah kesan langsungnya ialah kedudukan orang Melayu sebagai kaum teras negara ini juga akan sentiasa diperkotak-katikkan. Ditulis oleh Sabudin Hussein 14 Disember 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak sampai 24 jam angkat sumpah,
Ini yang berlaku dengan Dr. Zul, yang mana telah pun menggantikan Menteri di Kementerian Kesihatan dalam rombakan Anwar Ibrahim kemarin. Pastinya menarik perhatian kita. Pasti Anda masih ingat siapa Dr. Zul, orang yang banyak berjuang tentang larangan merokok di tempat awam. Pada waktu beliau menjadi Menteri Kesehatan, kita sangat gembira. Bagi mereka yang tak merokok, bagi mereka yang ada keluarga, yang ada anak kecil, kita gembira. Kerana pada waktu itu, hukuman merokok di tempat awam amat ketat. Orang tak berani merokok sembarangan. Puntung rokok pun tak dibuang sembarangan. Kerana dengan segera kena hukum. Walau bagaimanapun, tak sampai 24 jam angkat sumpah sebagai Menteri Kesihatan, Dr. Zul gulung perbahasan di Dewan Negara. Inilah kehebatan Dr. Zul. Sekitar jam 8.15 pagi tadi, Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, memulakan tugasan hari pertama selepas dilantik semula, menerajui kementerian lamanya, kemudian hadir mesyuarat kabinet dan selepas itu bergagas ke Dewan Negara pula. Wow, inilah menteri yang kita cari-cari. Menteri yang tiada alasan, menteri yang bekerja keras untuk kita semua. Tak rugi kita nak membayar orang seperti ini. Apa pendapat Anda? Bukannya melantik orang yang tak kerja langsung, apalagi duta-duta yang bertaraf menteri yang kelihatan tidak memainkan peranan besar dalam negara, dibayar gaji tapi tak memain peranan besar, itu merugikan. Tapi Dr. Zul ini kita suka. Inilah yang kita suka. Walaupun sudah 3 tahun tidak memegang sebarang jawatan dalam jemaah menteri selepas tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan PH yang diketuai Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Februari tahun 2020, ahli Parlimen Kuala Selangor ini langsung tidak canggung, turut membuat ucapan penggulungan mengenai rang undang-undang RUU Kawalan Produk Merokok untuk Kesihatan Awam 2023. Dalam ucapannya mengenai RUU itu, Dr. Zulkifli berkata, antara tanggapan salah orang ramai ialah nikotin boleh dijual secara bebas kepada kanak-kanak dan remaja. Sedangkan RUU itu bertujuan melarang penjualan produk tembakau dan vape kepada pengguna 18 tahun ke bawah. Mengakui memahami mengapa ada pihak kecewa dengan pengguguran peruntukan generasi penamat GEG daripada RUU terbabit, beliau berkata, dirinya juga berperasaan demikian kerana beliau penyokong kesihatan awam yang kuat. GEG adalah satu cara untuk mengurangkan ketagihan merokok daripada 20%, 21% kepada di bawah 5% menjelang 2040. Apabila GEG dikeluarkan daripada rang undang-undang, bayangkan betapa sukarnya untuk mengurangkan ketagihan merokok, kata beliau. Sedangkan dengan GEG itu sukar, apatah lagi tanpa peruntungan GEG, kata beliau lagi. Yang menambah tanpa GEG, KKM menghadapi kesukaran untuk mencapai indeks prestasi utama KPI, mengurangkan kelaziman merokok dan vaping kepada bawah 5%. Kita semua sama ada dalam jawatan kuasa pilihan khas parlimen atau KKM mahu GEG dimasukkan dalam rang undang-undang. Tetapi pejabat peguam negara telah menasihatkan supaya ia dikeluarkan kerana akan ada isu perlembagaan atau kemungkinan dicabar di mahkamah. Jadi, kabinet membuat keputusan kolektif untuk mengecualikan GEG. Bagaimanapun, saya ingin menyatakan bahawa ini adalah proses yang kita akan kaji semula dari semasa ke semasa, katanya. Jelasnya, JPKP yang dipengerusikannya telah mengadakan 14 mesyuarat melibatkan 13 orang awam mewakili universiti swasta, panel pakar serta pihak berkepentingan termasuk industri, kementerian lain dan NGO perubatan untuk menyemak RUU itu bagi versi Jun lalu. Tiada sesiapa yang terpinggir dalam penglibatan pihak berkepentingan. Saya ingin menegaskan bahawa JPKP pada masa itu melakukan perbincangan meja bulat selama berjam-jam dengan perbincangan dan perbahasan yang aktif.
Saya meminta semua ahli dewan memahami bahawa walaupun kita tidak dapat memasukkan GEG dalam DR 42 2023, ini adalah akta kendiri pertama untuk mengawal merokok dan vape. Anda perlu faham bahawa ini mengambil masa sangat lama. Bermula dengan Menteri Kesihatan Dr. S. Subramaniam ketika itu, jelas beliau lagi. Beliau menggesa semua ahli Dewan Negara untuk menyokong RUU itu walaupun tanpa GEG, sambil mengingatkan bahawa 27,000 orang mati akibat penyakit berkaitan merokok di Malaysia setiap tahun. Berbanding 36,000 kematian COVID-19 yang berlaku dalam tempoh 2 tahun. Walaupun kita tidak boleh mendapatkan semua, jangan tinggalkan segala-galanya. Sebelum ini, peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 adalah di bawah Akta Makanan 1983. Ia sangat tidak wajar. Satu anomali untuk kawalan tembakau diletakkan di bawah Akta Makanan, katanya. Beliau berkata peraturan sebelum ini juga hanya meliputi rokok dan produk tembakau. Tetapi vape atau cecair e-rokok dengan bahan dan perisa lain tidak termaktub dalam peraturan itu. Justru, Zulkifli mengingatkan adalah tidak bertanggung jawab jika ahli Dewan Negara menolak RUU berkenan hanya kerana GEG tidak disertakan. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menggembirakan kita ialah apabila Dr. Zul telah pun bekerja dengan begitu luar biasa. Inilah pemimpin yang kita hendak. Mudah memahami dan mudah menerangkan. Bila dia menerangkan, kita mudah faham. Tanpa berbelit-belit, tanpa mau menafi-nafi. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan menurut laporan ini, inilah corak kerja menteri yang kita cari-cari. Memulakan tugasan pada hari pertama sahaja, selepas dilantik semula menerajui kementeriannya, beliau sudah pun hadir mesyuarat kabinet. Selepas itu bergegas pula ke Dewan Negara. Tiada alasan untuk tidak hadir. Ini ada pula menteri sebelum ni, timbalan menteri sebelum ini yang tak hadir. Itu yang kita hairan. Kemana mereka pergi? Sehingga ditegur oleh Speaker Dewan Negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Tinggalkan komen anda. Bye-bye.